Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu teruskan dengan topik 6.3 which is graph fungsi sinus, cosinus and tangent. Okay. 6.3 ni adalah part yang paling penting dalam bab ni. Yang cikgu kata kalau sebelum ni yang lain tu tak penting. So yang inilah yang memberi markah kamu at least 3 markah lah. Okay, so you have to understand untuk graph ini. Okay, so first of all, bila sebut sin maksudnya akan ada graf sin. Bila cos maksudnya akan ada cos lah. So kalau cos maksudnya sini akan tukar jadi cos lah. So sama juga kalau tangent pun dia akan tukar kepada tangent. Bila kamu dah faham sin, so automatically kamu akan faham cos dan tangent. Cuma bentuk ketiga-tiga graf ini tak samalah. Cuma konsepnya sama. Macam mana kaitannya A, B dan C kat sini. Okay, so first of all kita tengok pada bahagian sini dulu. Okay, dia kata untuk nilai A ni, nilai A ni yang berada di depan ni. Okay, untuk nilai A ni, jika C, which is A ni kalau C sama dengan kosong, makanya amplitude dia mesti modulus positif lah. So nilai maksimumnya Y sama dengan A. Okay, senang nak ingat, A ni refer adalah tinggi ataupun rendahnya graf. Contohnya kalau cikgu buat graf, okey, cikgu cikgu tak ajar lagi bentuk macam mana, cuma sekarang ni dia nak terangkan dulu apa dia punya function untuk A tu apa, B apa. So contohnya yang cikgu lukis graf ini adalah graf sin. Sorry lah tak apa nak ni Okay, graf sin macam ni. Okay, A ni adalah bila A kat sini kat depan ni adalah tinggi graf. So maksudnya sini ni, ni ketinggian graf, ini ke bawahnya graf. So A ni berada di sinilah A. So dia punya terbaliknya adalah negatif A. Maksudnya kamu belajar fizik, A ini adalah refer kepada amplitude, ketinggian sesuatu graf itu. Okay, kalau dia dua-dua lah. Kalau dia tak ada, maksudnya kalau Y sama dengan sin X, maka cikgu tak ada apa kat depan ni. Ada, ini satu tau. So makanya kat atas ini adalah satu, bawahnya adalah negatif satu. Right? So faham apa maksud nilai A ni. So yang dia kata C ni maksudnya kalau graf C ni, okay, ingat ini satu curve, dua curve. Ini graf C. Kalau cos macam ni. Okay, kalau cos dia macam mangkuk ni. Okay, macam ni cikgu buat ni. Ni cos. Maksudnya ini satu curve tau. Kemudian yang ini dengan yang ini, tengok yang sini sebelah kiri. Kalau cikgu sambung, dia akan jadi satu curve juga. So maksudnya dia akan ada dua curve juga. Faham tak? So untuk sin dia akan mula pada kosong. Okay, kenapa mula pada kosong? Sekejap lagi kita go through detail. Okay, sekarang nak tahu bentuk dulu. So graf sin mula pada kosong, graf cos mula daripada satu ke atas ni. Okay, dia mula ni half. Ini half curve, kemudian full curve, kemudian tambah lagi half curve. Alright. So kemudian untuk graf tangent, okay, tangent ni kamu kena hati-hati dulu. Okay, saya cikgu gerakkan sikit bagi ruang kosong. Okay, graf tangent ni macam ini. Okay, cikgu punya. Okay, kamu kena buat dia punya amplitude tau. So amplitude ni, ingat dulu, kalau tak tahu berapa, okey, buat dulu 4. Okey, satu tengok cikgu buat ni, sama je. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita buat dulu. So kita akan mula dengan kosong, dia sentuh. Okey, sini. Jangan sentuh amplitude ni. Dia tak boleh menyentuh, dia hanya approach, menghampiri saja. So bila stop sini, dia akan sambung ke bawah pula. Okey. Tarik ke sini, jangan sentuh. Okey, kemudian sentuh kat sini. Tak apa nak induk lah cikgu punya ni. Yang sebelah terketak. Okey. Cikgu tarik ambil daripada bawah, bukan daripada sini tau. Ambil daripada bawah. Okey, daripada sini kemudian naik atas. Macam tu. Okey. Dia graf ni dia akan sentiasa ke atas atau ke mana? Dia punya infinity. Tapi yang penting dia tak akan sentuh kepada ni, dia punya dotted line ni. So kita stop atas, so kita sambung bawah balik. Okay, macam cikgu tadi, dia mesti sambung bawah. So, last kali, mesti sentuh. So, inilah graf tangent. Cara label, cikgu tak label lagi. Sekarang ni, cikgu nak ajar dia punya bentuk dulu. Okay, tak label pun semua. So, untuk graf tangent, dia tak ada amplitude.
dia tak ada tinggi rendah, hanya graf. So dia bermula pada kosong sini. Okey, macam mana nak kaitkan kalau dia mula pada 1 and so on, yang nanti kita masuk. Okey, so B pula dia refer pada kitaran. Apa yang dimaksud dengan kitaran? Maksudnya kalau sini katakan cikgu kata Y sama dengan 2 sin 2x. Okey, maksudnya sini adalah amplitude, tinggi atas. Okey, kemudian 2 ni maksudnya 2 kitaran. Ini 1 kitaran. Okey, 2 curve ini 1 kitaran yang tadi kita cikgu buat ni kan. Tapi bila dia 2, maksudnya akan jadi 2 kali. Cikgu okey, ini 1 kan. Ni 1, so kita akan buat 2. Ni maksudnya dia 2 kali. Kalau dia 3/2, 3/2x. 3/2x ni maksudnya 1.5 kali kan. So 1.5 maksudnya ini 1, ini 2, 1.5 maksudnya sampai sini je. Oh sorry, dipadam semua. Okey, maksudnya sini satu curve. Okey, satu saja sampai sini. Satu lagi tak boleh sebab ni dia hanya 1.5. Alright, so boleh faham? Sini refer kepada kitaran. Alright, so julat yang dibagi kamu refer pada soalan nanti macam mana cari julat tu. Alright, so transaksi ni C ni maksudnya transaksi ni bergerak tau. Okey, bergerak. Kenapa dia letak kosong? Dia tak akan bergerak pada paksi X. Dia hanya bergerak pada paksi Y. Contohnya, kalau cikgu kata 2 sin 2x tambah 1. Okey, 1 ini adalah transaksi bergerak ke paksi Y, maksudnya naik ataupun turun. Kalau tambah, dia naik sebanyak 1. Kalau turun, kalau tolak 1, dia akan turun sebanyak 1. Yang penting kamu kena lukis dulu graf yang asas. Alright, so nampak sikit tak apa. Saya terangkan dulu dalam buku modul kita ni. Okay, so yang ni kamu boleh baca apa yang memberi kesan. Okay, untuk nilai A. Okay, kamu tengok pada nilai A apa yang memberi kesan, nilai maksimum dan minimum graf, kecuali untuk graf tangent yang tidak. Tadi cikgu dah cakap kan, nilai A tadi, ni A kat depan ini adalah tinggi naik, tinggi dan bawah, amplitude dia. Okay, so dia menentukan maksimum ataupun minimum graf lah. Alright, cuma cikgu dah cakap tadi tangent, okay, kita takkan ada dia punya amplitude. Okay, sebab tadi cikgu dah kata dah, graf tangent, mana tadi graf tangent kat atas ni, so dia tak ada. Ni amplitude dia tak ada kat sini. Okay, so dia tak ada amplitude. So untuk graf sin of course saja ada amplitude. So bilangan kitaran, okay, dalam julat, okay, di antara, okay, kadang-kadang soalan dia bagi dalam bentuk degree. Ini bentuk degree kadang bentuk radian. Okay, sebelum ini memang dalam SPM tak pernah keluar dalam bentuk degree tau. So dia hanya keluar pada bentuk pi, tapi tahun lepas 2020 memang keluar dalam degree. So follow saja arahan soalan, dia nak dalam degree ataupun pi. Benda yang sama, cuma tukar saja. Okay, alright, so yang ni tak ada apa yang bawah. So C menyebabkan kedudukan graf merujuk kepada paksi X berbanding dengan kedudukan graf asas. Okay, C yang tadi yang cikgu katakan. Okay, C ni, okay, dia kata merujuk kepada paksi X berbanding dengan kedudukan. So sebab dia naik turun. Paksi X ni straight kan. So dia naik turun daripada paksi X tu. Sebab tambah 1 tambah turun 2. Contoh macam tu lah. Alright. So ingat tengok dia kata sudut informasi ni. Okay, ni graf garis keseimbangan ni. Kalau kita tak ada tambah apa-apa, maksudnya kosong. Dia adalah pada paksi X lah. Ni paksi X ni. Tapi kalau dia kata tambah 1, maksudnya paksi keseimbangan dia dah berada pada 1. Maksudnya graf seimbang atas dan bawah, amplitude dia tu berada pada 1. Okay, so ini bila duduk atas ada titik maksimum, bila duduk bawah dia adalah titik minimum. So itu benda yang kamu dah tahulah. Okay, so kita tengok pada contoh 11. Kita tahu hari ni memang tak boleh buat soalan dalam modul. Saya akan bagi soalan ekstra untuk graf. Kalau dalam kelas pun macam tu, kita tak boleh nak terus go terus. Okay, first of all dalam buku graf ni, dalam buku graf lah, sorry
Cikgu nak bersih. Okey, dalam modul kamu ni, untuk lukis graf trigo ni, dia hanya sketch, dia bukan drawing. So that's mean kamu tak perlu lukis satu-satu ikut betul-betul. Cuma bagi siapa yang tak boleh hafal, better buat macam contoh sebelah sini. At least kamu dapat 3 markah. Okay, better buat macam mana kita nak buat graf. Macam kamu buat linear law sebelum ni, kamu masukkan titik satu-satu tekan kalkulator. Tapi untuk bab ni actually saya akan ajar benda yang lebih senang. So tak perlu membazir masa. Okay, masukkan titik macam ni. Tapi siapa yang tak tahu, buatlah masukkan titik macam ni. Sebab dalam SPM, titik dia tak perlu titik yang sangat banyak sebenarnya. Dia hanya memerlukan at least 4 titik. Okay. Alright, so kita tengok pada dia kata lukis graf Y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2x untuk ni. Okey, ini julat yang dia bagi. So julat ini refer kepada paksi X kita nak tulis apa nanti. Alright. Okey, so dia kata ini tak perlu, dia kata nak buat selang kelas dan sebagainya. Dia kata bagi melukis graf macam kita memerlukan sekurangnya 8 titik untuk satu kitaran. Okey, that's why cikgu kata cikgu tak mau ikut macam ni. Tapi kalau kamu nak buat macam ni tak ada masalah. Kamu buat sajalah. Okey. Maksudnya kita akan, bila graf kita Y dengan X, so maksudnya X kita adalah X, kemudian Y kita semua benda ni lah. Okey. So kita akan masukkan apabila X kosong, so kita gantikan 3 tolak 2 cos 3 per 2 darab kosong. Tekan kalkulator ni. Yang ni maksudnya 3 tolak 2 cos 3 per 2 darab kosong. Okey, maksudnya yang ni kamu tekan dulu kalkulator. Okey, cos kosong 1 kan. So 3 tolak 1 dia akan jadi 1. Ini benda ni cos 3 per 2 darab kosong, cos kosong. Kamu tekan kalkulator, cos kosong adalah 1. So 2 darab 1 2, so 3 tolak 2 adalah 1. Faham So masukkan satu semua ni titik dia ni. Tekan saja kalkulator, kamu akan dapat titik macam semua kat bawah ni. Okey. Kemudian bila dah dapat titik bawah ni, kamu kena plot lah. So apabila X kosong, Y 1, plot. Plot semua titik. Kamu akan dapat macam ni. So bila dah plot semua, lakarlah. So dapatlah graf macam ni. Okey, ini adalah cara manual lah untuk lukis graf trigo. Tapi saya mau prefer cara yang lebih senang sebenarnya. Okey, yang macam mana cikgu nak tengok? Kita tengok pada yang contoh. Kamu kena tahu basic dulu, kamu tak boleh nak buat terus macam ini. Alright, so kita tengok pada contoh contoh 12. Saya memang takkan pergi terus pada menyelesaikan persamaan trigo. Kita tak boleh. Kamu kena faham dulu bentuk graf. Okey, dia kata nyatakan fungsi kosinus yang diwakili oleh graf dan rajah di bawah. Okey, perhatikan bahawa amplitude-nya 4. Macam mana kita tahu amplitude? Okey ni. Kan? Okey, ini pada paper 1 nanti dia akan tanya apa fungsi kosinus ni. So kita first of all kita tengok dulu amplitude dia. Okey, amplitude ni ketinggian dan amplitude ni adalah maksimum atau minimum. So maksimum 4, minimumnya adalah 4. So kita tahu A-nya adalah 4 lah. Okey, 2 kitaran. Macam mana kita nak tahu 2 kitaran? Okey, ni 1. Okey, ni 1 ni graf cos kan. Ini 1. Yang sebelah sini abaikan dia. Tak payah pening kepala, abaikan dia. Sebab kita hanya refer sebelah kanan. So ni yang cikgu lukis tadi ni. 1 kitaran. Stop sini. Kemudian 2 kitaran. That's why dia ada 2 kitaran. Julat sehingga berapa? Sehingga 2 pi. Tengok last titik kita ni stop sehingga 2 pi. That's why dia kata 2 pi. So B kita, okay, apa nilai B tadi? Yang mana dah tadi cikgu tunjuk ni? Okay. B ni adalah X tu kan? Sin 2X. So nak kira berapa kita punya color tu. Maksudnya color ni 2 kali tu kan? So yang cikgu kira tadi adalah 2 kali dah. Cuma kalau kamu nak tahu betul salah, okay, ikut dia punya formula ni kat sini. Ni color ni. Kitaran ni. 360 darjah ni tolak dengan B. Okay. Alright.
So, bila masa itu maksudnya kita dah tahu dah dia ada berapa kali kitaran kita. Okey, kitaran kita. Kemudian kita boleh buatlah graf ini sebenarnya adalah Y sama dengan 4. Kenapa letak 4? Sebab maksima dengan minima dia 4. Okey. So, cos sebab dia bentuk cos. Kemudian 2x. Kenapa 2? Sebab 2 kali tadi. Yang cikgu kata sekali, 2 kali. Alright. So, dapatlah grafnya mewakili Y sama 4 cos 2x. Cikgu, ini negatif 4. Okey, kita tengok pada yang bermula maksimum. Kalau dia mula pada minimum, baru kita letak negatif 4. Okey, nanti kamu faham kenapa negatif itu, saya kita masuk. Okey, yang ni cikgu tunjuk contoh pada modul saja. Okey, nyatakan transformasi bagi graf fungsi Y sama dengan tangent X untuk mendapatkan graf bagi setiap yang berikut. Lakarkan kedua graf itu. Okey, yang ini yang ini kamu baca sendiri selepas aku faham apa yang cikgu nak ajar nanti. Okey. So, menyelesaikan persamaan trigo tak perlu buat lagi sebab tak faham apa lagi, tak boleh menyelesaikan lagi. Okey. So, kita masuk pada yang ini. So, yang ni cikgu akan bagi sekali forward dalam group. So, kamu buat print buat dalam ini. Sebab untuk graf ini kena buat kat sini. Sebab kalau buat dalam ni banyak. Alright. So, first of all, kita nak tahu bentuk dulu. Okey, graf sin cikgu dah kata tadi, dia bermula pada kosong. Asas. Yang penting semua kamu kena tahu adalah asas. Okey. Bila sini semua cikgu state dia punya julat adalah x di antara 2 pi kosong. Ataupun kamu nak letak dalam 360 pun boleh. 360 darjah bermula pada kosong. Okey. So, bila ini kamu tengok, oh depan dia tak ada apa cikgu. Maksudnya dia 1. Okey, amplitude dia 1. Ini kan kitaran, dia ada X. Maksudnya hanya 1 kitaran saja. Kalau dia 2X, baru 2 kitaran. So, kalau dia X, maksudnya dia hanya 1 kitaran saja. Okey. Sebelah sini maksudnya kitaran. So, C tak ada kan? Tambah C tak ada. Okey. Maksudnya graf kita akan bermula pada kosong. Kamu nak buat table macam kamu lukis linier tak masalah. Cuma senang ikut macam cikgu ajar. Senang je. Okey, ingat bentuk. Okey, sekarang ni kita ambil graf sin. Okey. Oh, ya Allah tak cantiknya. Susah nak lukis, nak guna pen ni tau. Anggap kau lah cantik. Kamu jangan tulis macam cikgu. Okey. Ini satu curve. Sebab dia satu curve. So, last kali bila dah habis satu curve, yang pertama, tengok cikgu tak label lagi pasti. So, lukis graf dulu. Kemudian, jangan lukis macam cikgu ni tak elok tau. Kena buat curve betul-betul. Sebab cikgu guna pen ni susah. So, last, sebab julat kita hingga 2 pi. Last, kamu kena letak 2 pi. Okey, kamu tengok di antara ni. Ini satu curve, satu curve. So, sini tengah-tengah betul tak? So, tengah-tengah ni adalah pi. Okey. So, di antara tengah, yang mana tengah sini kan? Ni dia punya amplitude ni. Ni pun tengah, sini pun tengah. Betul tak? So, maksudnya, bila di antara tengah ni mestilah pi per 2. Betul tak? So, di antara tengah ni adalah 3 pi over 2. Macam tu. Okey. So, settle untuk paksi X dan paksi Y. Kita tengok ni 1 kan amplitude. So, makanya sini adalah 1. Bawah ni adalah negatif 1. So, ini paksi Y. Ini paksi X. So, inilah graf asas. Ni asas tau. So, inilah graf asas bagi C. Okey. So, apa pula graf asas bagi cos? Cikgu gerakkan cos pula. Okey, graf asas bagi cos sama cikgu kata julat sehingga 360. So, cikgu dah kata tadi kalau cos mesti bermula pada 1. Kenapa cikgu? Kamu tekan cos kosong, kamu akan dapat 1 kalau X kosong tau. Okey, so cos macam cikgu dah kata tadi, half curve. Okey, half curve, kemudian satu curve ke bawah, half curve naik atas. Make sure ni sama tau ni. Ketinggian ni dengan yang ni sama. So, ini last. So, last ini mesti 2 pi. So, tengok di antara tengah sini tengah kan? So, bila dia tengah sini, maksudnya sini adalah pi.
Oh, kena berhati-hati yang cikgu tulis dengan pen ni. Kemudian di antara tengah ni sini kan. Okey, sini adalah pi over 2. Kemudian sini adalah 3 pi over 2. Kamu kena label sebab ada markah untuk label. Nampak tak yang ni 3 pi over 2 ni? Bila kecil susah nak lukis. Okey, sini cikgu tulis bawah 3 pi over 2. Okey. So, sama juga amplitude. Tengok cikgu ada satu je kat depan. Bila tak tulis maksudnya satu. Maksudnya sini adalah 1. Bawah sini buat dotted senang. So, negatif 1. So, inilah graf asas bagi cos. First of all, kamu kena tahu asas dulu. Okey. So, itu graf asas cos. So, kita masuk pula graf asas tangent. Okey, tadi cikgu dah kata dah buat amplitude dotted 4 kali. So, buat 1. Okey. 2. Sama besar tau. 3. 4. Buat ni. Kan jadi dotted ni. Okey. 4. Okey, macam tu. So, gerakan dia starting daripada kosong. Kalau kecil sangat belah sini je tak jadi elok. Okey. Kamu kena buat macam curve sikit. Macam tu. Jangan sentuh. Okey. Bila stop atas, sambung bawah. Okay, touch pada pasti X. Sambung balik. Don't approach saja. Stop atas, sambung balik bawah. Cut. Okay, stop here. So, last mesti 2 pi. Tengok tengah-tengah. Tengah-tengah sini kan? Sini adalah pi. So, mana tengah-tengah lagi? Sini kan? Pi over 2. Plus, sini adalah 3 pi over 2. Macam nak lihat dulu yang kecil je ni. 3 pi over 2. Alright. So, cuma tangent tak perlu tulis. Jangan tengok nampak ni. Cikgu tak sentuh ni. Kena sentuh Benda sensitif ni. Kena sentuh. Okay. So, sini amplitude tak ada ni. Kamu nak letak mana pun tak apa. Tak sini satu pun boleh. Tak bawah ini ikut skor. Sebab dia tak. Dia graf tangent ni. Dia sampai mana pun. Dia match error je. Okay. Dia takkan habis. Alright. So, inilah asas bagi tangent. Okay. Semua sekarang ni bentuk asas cikgu dah terang dah. Okay. Sekarang ni. Untuk yang lain. Semua cos tangent, yang negatif tangent pun semua cikgu takkan terang. Cikgu hanya terangkan untuk sin saja. So, bila kamu dah faham sin, kamu akan boleh buat yang lain-lain. Okay, so cikgu go through one by one. Okay, so kita masuk kepada kalau negatif. Okay, apa yang terjadi kalau negatif? Okay, negatif ini maksudnya terbalik. Kalau tadi kita mula daripada 1, sini, start ini sebab 1 kat sini tau. Okay, kenapa cikgu mula pada kosong? Cuba kamu masukkan sin kosong. Kan? Sin kosong akan dapat kosong. That's why dia akan mula pada kosong. Cuma cikgu kata, kenapa kat sin 1? Dia punya amplitude. Okay? Bila negatif ni, negatif dia bukan maksudnya amplitude dia negatif 1. Tak. Negatif ini sebenarnya refer kepada terbalik. Terbalik kamu tengok cermin kan? So, kamu kena tahu asas dulu. Jangan lukis terus negatif. So, kamu tengok asas dia. Yang ini yang kita dah lukis ni asas dia. So, bila negatif terbalik. Maksudnya, curve yang di atas dia akan turun bawah. Curve bawah naik atas. Okay. Maksudnya dia akan mula macam ni. Ni. Allah. Tak eloknya je kena ni. Nampak Okay, sebab duduk bawah, so macam ni. Duduk bawah, naik atas. Okay, terbalik. So, yang ini yang cikgu buat ni, refer pada sini tak? Sebab yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Boleh faham So, apa saja negatif, maksudnya dia terbalik. Bila label, sama je. Last mesti, Allah, pasal pula. Okay, sekejap cikgu lukis mula. Susah betul nak guna pen ni sebab bila dia punya screen tak nampak kan. Okay. 1. Anggaplah elok So, sini adalah 2 pi. Sini adalah pi. Sini tengah-tengah kan. Dia kena ada curve tau. Pi over 2. Kemudian sini adalah 3 pi over 2.
Cikgu lukis dulu baru label. Jangan label dulu. Sebab nanti bila label dulu kamu tak seimbang. So ini akan jadi 1. Ini akan jadi negatif 1. So negatif maksudnya terbalik. Ingat tengok cermin tau. Okey, settle negatif. So kita masuk pula pada 2x. Still lagi 1 kat depan ni. Okey, kita 1. 2x maksudnya 2 kitaran. Okey, sin sekali. Okey ya, 1 kali. Okey, ini sekali. Sambung 2 kali. Cikgu dah kata dah jangan lukis. Kalau cikgu dekat whiteboard memang lukis cantik elok tau. Ni pen memang susah. So bila sekali 2 kali, so ini adalah 2 curve. So bila stop last mesti tulis 2 pi. Di antara tengah ni, ni sini tengah betul tak? So sini adalah pi. Di antara tengah ni, sini tengah kan? So sini adalah pi over 2. Kemudian sini adalah 3 pi over 2. Okay, still lagi sini 1. That means sini maksimum 1, minimum kita negatif 1. So buat dotted senang. Macam tu. Okay, so settle 2x. Kalau cos pun sama lah. Cos 2 kali sambung jadi 2 kali. Tangent pun sama, kedua kali sambung jadi 2 kali. Okay, dia kena sentuh. Yang stop, sentuh. Stop, sentuh. Okay, kalau cikgu contoh nak tutup. Kan? So, kalau kita tutup, jadi kalau tutup yang ni, dia akan jadi satu curve juga. Okay? Alright. So, ini kita buat yang ni. Amplitude dia 2, cikgu. Sama juga. Berbalik pada asas. Asas kita ingat ni satu kitaran je. Maksudnya, oh Allah, makin tak elok dia punya graf ni. Susahnya nak guna pen ni tau. Okay, ini. Okay, ini satu kitaran. Bila dia kata 2, maksudnya amplitude kita 2. So, sini negatif 2. Last mesti 2 pi. Half. Sini pi. Half lagi pi over 2. Dan sini ada 3 pi over 2. Boleh faham Okay. So, tambah 1. Macam mana nak tambah 1? Okay, tambah 1 maksudnya, okay, asas kita mesti tahu sin tadi. So, katakan ini satu curve tadi. Okay. Bila tambah 1, kita kena asas dulu tahu. Siap asas baru boleh. Ini 1. Sini negatif 1. Okay. Allah. Makin tak elok tulisan cikgu ni. Okay. Tak tahu kenapa. Saya tak selesa sangat tulis. Okay. So, sini adalah 2 pi. Sini adalah pi kan. So, tambah 1. Bila dah siap asas, tambah 1 maksudnya setiap titik ni. Cikgu tukar colour lain. Setiap titik yang cikgu nak stick ni, mana colour biru katakan ni. Ni cikgu buat ni. Ni 1. Amplitude 2, 3, 4, 5 ni. 5 titik ini kena naik sebanyak 1. Maksudnya kosong pergi sini. Okay, cikgu plot dengan warna lain. Katakan tadi cikgu guna dotted, sekarang cikgu nak guna X pula, senang nak bezakan. So, katakan dia ni. Macam sama colour. Okay, 1 dia akan jadi 2. So, katakan sini agak-agak lah. So, kamu panjangkan sikit dia punya graf ni. So, sini anggapkan sini jadi 2. Okay. So, ini naik jadi 2. Macam tu. So, nampak dah 0, 1. Macam tu. Negatif 1 dia akan gerak ke 0. Sini. Kemudian 0 gerak 1. So, nampak graf kita akan jadi macam ni. Ya Allah, tangguh. Tolong cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Finally. Sebaik jadi. Tak apalah sikit pun. Okay. Alright. So, nampak. Bila tambah 1, dia akan jadi graf macam ni. So, yang orange kat bawah ni adalah yang asas. Without plus 1. So, yang atas ini adalah plus 1. Okay. So, tambah 1 maksudnya naik 1. That's why dia kata tadi, refer pada paksi X. Dia akan naik kepada paksi X. Okay. Tolak 1 sama juga. Kalau tadi naik, turun. So, first kamu kena lukis asas dulu. Cikgu, lepas lukis asas kena padam tak? Boleh padam atau buat dotted pun boleh. Kalau cikgu padam sini terus tak boleh. So, kamu boleh padam terus pun boleh. Nak orange ni nak padam terus.
Tentunya nak padam terus ni. Nak padam terus ni pun tak apa. Ni. Cik padam. Maksudnya ni lah jawapan kita. So, label tetap ada tau. Label macam biasa tadi. Okay. So, cikgu lukis asas. Okay, asas. Ya Allah. Cantik elok gerak asyik baik. Tak tahan nafas tau. Okay, last mesti 2 pi. Right, so sini adalah pi. Sini adalah pi over 2. Dan sini adalah 3 pi over 2. Ingat cikgu tengok cikgu lukis. Cikgu lukis curve dulu. Kemudian cikgu plot pada paksi X. Kemudian cikgu plot pada paksi Y. So, ini adalah 1. Sini adalah negatif 1. So, now dia kata tolak 1. So, maksudnya turun 1. So, cikgu guna warna lain pula. Okay, turun maksudnya titik ni cikgu buat ni. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 points ni kamu kena turun sebanyak 1. Kalau dia tolak 2 maksudnya turun sebanyak 2 lah dan seterusnya. Okey, jarang lah tolak 4 apa semua. Dia tak boleh nak gerak graf tu banyak sangat. Okey. So cikgu nak guna warna apa? Ni. Okey. Tak boleh warna ni kan. Nanti nampak macam sama. Tak pula. Okey. So, maksudnya kosong turun pada negatif 1 ni. So, cikgu buat X kat sini. Sini 1 turun kosong. Macam tadi. Allah. Kena ni. Okay. Sini. Arak-arak jadi pula gerak cikgu. So, kalau negatif 1 dia turun negatif 2. So, kamu tambah lah. So, sini negatif 2. Sini. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Enggaklah kena ya. Kalau tak jadi. Tadi elok je jadi kan. Semula. Okay. Tadi tak pelak. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Taklah jadi kamu buatlah cantik. Cikgu dah penat ni. Tahu. So, kena mesti plot kena tahu. Okay. So, kalau cikgu padam. Buat atas sini. So, graf kamu bila sin dia akan jadi macam ni. Okey. Tolak 1. Okey, boleh faham Tolak. Betul dah ni, takut salah buat cikgu ni. Ni naik kita back ni. Ya Allah, tempo. Sorry. Mana tadi? Okey. Okey, sebetul dah ni. Okey. Ni half pada kosong. Ni kosong ni tau. Cikgu punya lukis nak apa nak elok ni. Okey, sebab dia kena kat sini. Okey, kamu guna. Dia kena pada sini. Sebab dia pada sini kan. So, kamu kena sini. Jangan lebih. Macam tu. Okey. Alright. So, buatlah cantik. Sebab cikgu guna benda ni susah sangat. Okay, alright. So, dua last. Kemudian cikgu stop. Kamu sambung untuk cos dengan tangent. Okay. Alright. Apa jadi kalau modulus? First, kena lukis asas dulu. Cikgu lukis asas sin X. So, maksudnya satu curve, dua curve ni. Alright. So, sama juga sini 2 pi. Sini pi. Sini pi over 2. Kemudian sini adalah 3 pi over 2. Okey, sini 1. Still lagi sama. Jangan risau. Sebab asas. Kamu kena tunjuk asas dulu. Okey. Okey. Bila dia kata modulus. Okey. Maksudnya kamu kena positifkan semua yang negatif. Yang negatif ni yang bawah semua ni kan. So, maksudnya cikgu kena naikkan semua yang negatif jadi positif. So, kena bantukan ke atas jadi macam ni. Macam ni. So, inilah graf bawah dia bantukan ke atas. So, graf yang hitam kat bawah ni dah tak ada tau. Bila kalau cikgu padam, dia akan hilang terus. So, tak boleh padam. Nanti dia padam. Cepat padam jadi hitam. Maksudnya, kalau cikgu lukis, dia akan jadi graf kita macam ni lah tadi. So, graf sin modular dia akan jadi macam ni. Okay, bukit. Alright. Apa-apa saja kena lukis asas dulu. Okay.
Okay, so the last one, kalau dia tambah 1, maksudnya yang tadi kita buat dulu modulus asas, kemudian tambah, kemudian kita baru tambah. Sebab modulus ni berada dekat luar. Kecuali kalau modulus kemudian tambah 1. Dia lain pula. Sin, okay, modulus ni kemudian tambah 1. So, baru naik. So, yang ni dia suruh tambah 1 dulu, kemudian baru naikkan dia. Okay. Okay, asas kita macam biasa 1. Ini 1 kan. 1 curve, so bila kita tambah 1, cikgu tulis 2 pi, sini pi. Okay, ini 1, bila tambah 1 dia akan jadi mula daripada sini. So, graf kita akan jadi macam ni lah. Ni dia akan naik 2 kan. So, senang, cikgu selalu letak 1 ni sebagai kita punya tengah-tengah lah tau. Okay. Ni 1 untuk cantik. Dia kena naik lagi. Okay. Bila tambah 1 tadi kan, dia akan naik jadi 2. So, tarik sikit panjang. So, lihat sini 2. So, 0, 1, 1 dia akan naik 2. Okay, 0 naik 1 dulu. 1 naik 2. Okay. Sini 0 naik 1. Negatif 1, okay, sini negatif 1 kan, naik 0, kemudian sini naik sebagai 1 kan. Oh sorry, sini ya Allah, tanggung biarlah, kita dah lukis lah. Bila cikgu padam dia akan jadi macam tu lah. So dia akan jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tak nak kena nak hidup berbenar. Minta maaf lah ya. Kenapa tak padam ni? Okey, kejap. Lagi sekali. Tak boleh. Tak elok mungkin lah ya. Sebab kita punya ni. Bila dah banyak ni. Okey, kamu lukislah yang cantik. Tak boleh lah cikgu. Agakkan dia sentuh lah ya. Baju masa kat sini. Okey. Cikgu punya ni tak mau ni. Okay, so inilah maksudnya tambah 1. So, bila modulus, semuanya dah positif kan. Bila tambah 1 kan. Walau tak antik. Kamu buat ini tak apa-apa dia elok sangat. Okay, cuba buat dulu. Kemudian, hantar dekat cikgu. Kau nak semak satu-satu, nak tengok betul salah. Buatlah berulang kali ni yang ni. Baru kamu akan faham yang ni. Okay. So, kita start sampai sini. So, kamu sambung graf cos semua yang cikgu ajar ni. Kemudian, sambung pada tangent. Habislah untuk hari ni. So, untuk the next topic yang contoh 14, kamu boleh baca lah. Okay. Kamu baca contoh 14 tu. Kemudian, menyelesaikan kita masuk kepada the next topic. Alright. So, latihan dalam modul tak perlu buat. Kamu print yang latihan yang ni cikgu send. Okay. Alright. So, itu saja untuk hari ni. Selamat memeningkan kepala buat graf. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.